Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sebab sudi dengarkan cerita-cerita yang Abang sampaikan. Hasil daripada orang bagi sebenarnya. Semua cerita ni orang bagi, minta Abang ceritakan pengalaman-pengalaman diorang. Moga-moga jadi iktibar untuk Abang dan juga untuk semua kita. Jadi Abang sebelum mulakan cerita, hari ni Abang nak cerita 3 cerita. Cerita pendek, atau panjang sikit atau panjang. Jadi abang pun tak tahu berapa minit dia akan makan masa, tapi lebih kurang 30 minit lah macam tu. Ada juga yang perasan yang bagi mesej ke abang, kenapa abang punya sekarang ni video kadang-kadang keluar, kadang-kadang tak keluar. Sebabnya disebabkan raya hari tu. Jadi disebabkan raya hari itu dah tertunda, bukan tertunda, tercepat. Jadi video abang jadi kalang kabut, susunan video kalang kabut. Jadi waktu abang untuk merakam video pun agak terbatas sebabnya banyak sangat orang yang datang rumah mak ayah abang untuk beraya, terutama saudara mara, kawan-kawan lama. Jadi tak sempatlah abang nak merakam. Dengan kata lain, tak cukup tenaga sebenarnya. Okey, sebenarnya ini abang nak cerita yang mukadimah, bukan yang ni tau. Ada satu mukadimah nak cerita. Hari tu masa seminggu lah kita nak raya, abang pakai baju nak dijadikan cerita. Lepas tu abang pergi ke Bazar Ramadan dengan harapan abang jumpalah dengan orang-orang yang pernah menonton video abang. Kurang-kurang bolehlah kita ambil gambar sama kan. Bangga ni pakai baju yang sendiri cipta, walaupun tak berapalah nak kreatif sangat. Jadi jadi abang pakai baju siap-siap, buat rambut tinggi, remos-remos tu. Jadi berjalanlah dekat Bazar Ramadan. Baru 2-3 tapak hujan lebat. Atau abang pun berteduh bawah pokok. Lepas habis hujan balik sebab baju dah basah. Jadi tak dapat jumpa siapa-siapa. Tak apalah, itu mukadimah sikit. Jadi hari ni 3 cerita. Tanpa membuang masa, jom abang ceritakan pengalaman-pengalaman daripada ramai orang. Moga-moga ada iktibar untuk kita semua. Kali ini abang gunakan nama watak Arisha, nama salah seorang pendengar yang minta namanya digunakan. Berlaku pada tahun 2016 dekat sebuah IPTA di Malaysia. Tapi abang tak boleh nak bagi tahu IPTA yang mana demi untuk menjaga sensitiviti. Cerita kali ni agak pelik dan unik sebab abang belum pernah dapat lagi cerita yang serupa ini macam yang serupa ini. Jadi abang rasa ia satu benda yang luar biasa, pelik. Cerita dia macam ni. Pada tahun 2016, Arisha belajar dekat satu universiti. Jadi dekat dalam satu bilik dia tu ada 4 orang dan keempat-empatnya perempuan. Betul lah, bukannya lelaki. Jadi Arisha dan kawan-kawannya nak dijadi ceritanya pada tahun 2016 tu. Kejadiannya berlaku waktu dia dah nak peperiksaan semester akhir. Dengan kata lain, pada waktu tu semua yang ada dalam bilik tu belajar sama-sama. Sebab diorang akan menghadapi peperiksaan besar dalam masa seminggu 2 mendatang. Jadi dengan kata lain, diorang belajar daripada pukul 8 pagi, jejak 8 malam dan juga jejak sampai pukul 12 malam. Jadi mengikut kata Arisha tu, disebabkan terlalu banyak study, kadang-kadang otak dia letih, otak dia penat. Semua pelajar yang ada dalam bilik tu, iaitu kawan-kawan Arisha, masing-masing ada komputer, laptop lah. Masing-masing ada laptop sendiri. Tak kongsi-kongsi laptop. Dan setiap laptop boleh connect dengan internet yang diberi oleh pihak universiti. Cumanya setiap laptop ada password yang berbeza-beza. Yang Arisha ni pula, dia memang password dia khas. Dia tak gunakan nama dia, nama mak ayah, memang dia tak gunakan. Dia gunakan nama boyfriend pertama. Jadi dengan kata lain, tak ada orang tahu password dia. Jadi kalau orang buka laptop dia, misal kata nak masuk dalam komputer dia, memang tak akan boleh sebab tak ada orang tahu. Ini adalah dia punya titik mula, punca cerita seram ni. Jadi dia kata Arisha pun study lah daripada pukul 8 pagi naik 8 malam sampai pukul 12. Bila dah sampai pukul 12 tu, dia dah letih, dia kata asyik study, buat kira-kira. Jadi dia pun pasang earphone, dengar lagu dekat YouTube yang dibuka melalui laptop dia.
Jadi dia dengar-dengar lagu, sambil tu kawan-kawan dia masih lagi lah belajar. Meja tak jauh, dekat-dekat aja. Masih lagi belajar, go. Oh, tapi yang dia ni seronok lah dengar lagu. Sebab dia kata dia dah penat, dia dah letih. Jadi daripada pukul 12 dia dengar lagu, dia tengok lagu, tengok ceramah-ceramah agama, sampai jejak pukul 1. Jadi bila jejak pukul 1 tu dia dah rasa letih, dia pun tutuplah laptop dia. Bila tutup laptop dia tu, dia sempat offkan semua. Maksudnya memang laptop tu tutup, segala tutup, habis tutup. Lepas tu dia pesan kat kawan-kawan dia, aku nak tidur, aku dah tak larat dah. Jadi aku nak sambung study besok. Atau kawan-kawan dia cakap, tak apalah, kita orang pun kejap lagi nak tidur, lebih kurang pukul 1 lebih. Sebab ni dah malam sangat. Sebab besok nak bangun pagi, nak pergi perpustakaan, nak buat sambung-sambung study lagi. Jadi pukul 12, pukul 1 tu Arisha pun tidurlah, masuk tidur. Lepas tu Arisha dengar lebih kurang pukul 1 lebih macam tu. Waktu tu dia macam antara sedar dengan tak, kalau abang sebut empang-empang alang, kawan-kawan dia pun tutup-tutup laptop. Maksudnya semua orang dah prepare nak tidur. Dan lebih kurang pukul 2, seluruh bilik dah digelapkan. Gelap Dan lupa abang nak cerita, Arisha pernah cakap, dekat asrama dia memang banyak cerita-cerita pelik. Tapi Arisha buat tak tahu, sebabnya dalam bilik dia ada 4 orang. Dengan kata lain, beranilah. Keberanian tu dikongsi bersama satu sama lain. Tengah-tengah Arisha tidur, tiba-tiba dia dengar ada orang pasang lagu kuat gila. Dan lagu tu pula lagu Mak Saleh yang jenis yang grong, yang heavy metal heavy gitulah. Heavy metal lah, maksudnya yang jenis muziknya keras-keras semua. Jadi waktu tu Arisha dengar, siapa pula yang pasang lagu tengah-tengah pagi ni, nak marah juga dia kata. Dia pun bangun, kesat-kesat mata, sebab dia ni, kata Arisha, dia tak boleh dengar kalau bunyi-bunyi kuat waktu tidur, bunyi-bunyi muzik atau bunyi-bunyi movie ke, sound yang kuat-kuat dia tak boleh. Kalau dia terdengar memang dia tak puas hati, dia akan bangun. Jadi itu dah yang dia buat, dia bangun. Bila dia bangun, terdiam dia. Korang tahu, laptop dia terbuka. Dan yang pelik sekali lagi, dah laptop dia terbuka, YouTube pun dia terbuka. Dia pelik macam mana laptop dia boleh terbuka, orang tu tahu password laptop dia, dan dia pelik macam mana internet boleh disambungkan menggunakan laptop dia. Sebab password komputer dengan password internet adalah password yang berbeza. Dan kedua-dua ni dia gunakan password yang orang lain takkan tahu. Sebagai contoh, nama boyfriend pertama dengan boyfriend kedua. Siapa tahu kan? Kecuali kawan-kawan sekolah lama. Jadi dia pelik, dia bangun. Lepas yang tadi tu dekat laptop dia kan disambungkan dengan earphone. Ini earphone dia dah tercabut. Komen kuat lagi. Jadi dia buka lampu, dia tutup laptop, dia tutup internet, dia tutup laptop. Waktu dia buka lampu, kawan-kawan dia tanya, kenapa kau dengar lagu pagi-pagi? Dia kata. Lepas tu Arisha malas nak panjang-panjang. Dia kata, tak ada apa-apa lah, laptop aku rosak. Dia kata, okey. Dia pun tutup, sambung tidur. Tapi daripada pukul 4 pagi, dia cuba tidur, dia tak boleh tidur. Macam-macam cerita masuk dalam kepala dia. Dia membelakangkan laptop dia, dia menghadap dinding. Dia harapan dia janganlah dengar, janganlah nampak ada orang buka laptop. Dia tak naklah ada benda-benda pelik berlaku. Dan Alhamdulillah sampai ke pagi tak ada apa-apa berlaku. Bila besok pagi, kawan-kawan dia yang satu bilik tu tanya lagi, macam mana kau boleh dengar YouTube lagu-lagu rock tengah pukul 4 pagi? Lepas tu baru dia buka cerita. Korang nak tahu tak? Aku pun tak tahu. Sebenarnya aku tiba-tiba bangun pukul 4 pagi, laptop aku terbuka, internet aku tersambung. Siapa yang buat? Lepas tu aku sempat juga periksa pintu, periksa tingkap, tak ada pun yang terbuka. Dah masing-masing, empat tu perempuan, masing-masing ketakutan. Jadi malam seterusnya diorang pakat-pakat study sama-sama, tidur sama-sama. Tutup laptop, cabut dia punya power supply, maksudnya Swiss tu lah yang cocok kan dekat dinding tu, macam apa, power supply lah kan, cabut dia punya power supply. Sejak tu tak berlaku apa-apa, tapi memang menjadi kenangan.
Kalau abang punya laptop tiba-tiba berbunyi macam tu, abang cempak daripada tingkat 4 ke bawah. Tak adalah, bukanlah abang pun bukannya orang senang kan, dia tak adalah cepat laptop tu. Mau abang mandikan pakai air ruqyah agaknya lah, sembuh-sembuh macam tu. Okey, tu adalah cerita yang pertama. Cerita yang kedua abang dapat melalui email, berlaku pada tahun 2011 di Kuching, Sarawak. Dan lokasi sebenar cerita ini adalah sebuah sekolah, tapi dikatakan sekolah ni bukan sekolah harian biasa, ni dikira macam sekolah pandai-pandai lah. Dekat sekolah tu ada budak yang duduk luar, dan pada masa yang sama pihak sekolah sediakan asrama, dikira asrama penuh. Orang-orang yang pandai aja, yang ataupun kedudukan rumah dia agak jauh aja yang dibenarkan tinggal kat asrama. Ceritanya disampaikan kepada abang oleh seorang budak perempuan, tapi abang gunakan nama lain, iaitu nama Rose. Nama yang dicadangkan oleh penonton abang juga. Ojek lah dah. Rose cerita dekat abang, dia melalui email dia kata 2011 ni, waktu tu dia tingkatan 5. Dan waktu dia tingkatan 5 tu, dia banyak terlibat dengan aktiviti-aktiviti sekolah. Dan dalam banyak-banyak aktiviti sekolah, yang dia paling suka ialah jadi facilitator bila ada budak-budak baru masuk. Dengan kata lain, kalau budak form 1 yang baru masuk mendaftar kat sekolah tu, pihak sekolah akan sediakan satu program, dan program tu akan diuruskan oleh pihak sekolah dengan bantuan fasilitator. Fasilitator ni pula terdiri daripada pelajar sekolah itu, iaitu tingkatan 5 dan juga tingkatan 4. Jadi Rose cerita kisah ni waktu dia tingkatan 5. Dia kata selama ni dia jadi facilitator, dia seronok aja. Dan selalunya sesiapa yang menjadi facilitator akan ditempatkan tidur bersama peserta-peserta. Selalunya peserta akan tidur dalam kemah, dan facilitator pun akan tidur juga dalam kemah. Nak jadi cerita, pada tahun 2011 ramai pula budak form 1 yang masuk. Jadi facilitator tak boleh tidur bersama-sama dengan peserta, dia kena tidur dekat asrama yang disediakan. Pada masa yang sama, asrama tu boleh dikatakan kosong sebab budak-budak semua balik bercuti. Maksudnya belum datang balik ke sekolah lah. Selepas cuti panjang kan, belum datang balik. Yang datang awal tu budak form 1 dan juga facilitator untuk orientasi. Okay. Jadi dia kata selama ni dia jadi facilitator tidur dalam kemah, tapi kali ni dia jadi facilitator tidur dekat asrama. Dia kata waktu dia kemas-kemas dekat dalam bilik asrama tu, dia macam-macam lah dengar. Sebab dia sekolah dekat situ dari form 1 sampai form 5 kan. Jadi macam-macam cerita lah dia dengar. Terutama cerita yang paling famous adalah makcik rockers yang terbang menerbang, dan juga askar Jepun yang berkawat di sekitar asrama, terutama asrama perempuan. Dan depan asrama perempuan tu ada satu bangunan lama yang dikosongkan, dan katanya kat situlah sarangnya. Situlah dengar dia orang berkawat, situ jugalah dengar orang berkepak-kepak terbang-terbang kat situ memunculkan diri. Jadi waktu tu dia rasa macam ragu-ragu juga, tapi disebabkan facilitator ni bukan seorang, ramai pada waktu tu, tak adalah dia rasa takut sangat. Abang rasa Rose sekarang ni dah besar lah. Kalau 2011 dia berapa tahun? 17 tahun, dah 10 tahun, 27. Ada kahwin agaknya Rose ni 30 lebih kurang 30-an dah sekarang umur dia. Dah kahwin lah kot. Okey. Jadi abang melalut sikit Jadi dia kata hari pertama tu sahaja, pada hari pertama lah diorang kena dengki dengan teruk. Selepas tu diorang bukan bersurai, tapi dibuat perubahan, sedikit perubahan dekat asrama atau tempat tinggal facilitator. Cerita dia macam ni. Jadi dia kata lepas dia letak-letak barang, hari pertama Rose dan juga kawan-kawan dia yang jadi facilitator, diorang pun semua bergerak ke dewan sekolah. Dekat situ diorang akan jalankan macam-macam aktiviti. Jadi hari pertama adalah petang tu dah daftar-daftar, minum petang, lepas tu sembahyang maghrib, lepas tu budak-budak form 1 semua dihalakan ke asrama, ke dewan sekolah. Jadi dekat dewan sekolah tu
Kata Ros, okey, tak ada apa-apa. Sepanjang perjalanan aktiviti dalam dewan tu tak ada apa-apa. Tiba-tiba kawan dia cuit dia. Cakap macam ni, kau nampak budak tak? Ada budak lah berlari-lari dekat dalam dewan ni. Waktu tu Ros cakap dia macam hirau tak hirau aja, sebabnya mungkin kawan dia berhalusinasi. Lepas tu dia fokus dengan apa yang dibagi ceramah oleh cikgu dia. Jadi dia kata, aku tak nampak pula. Dia kata, budak anak cikgu kot. Tak, dia kata, takkanlah anak cikgu togel-togel macam tu. Dia kata, takkanlah anak cikgu berlari-lari bercawat. Oh, betul juga kan, dia kata. Okey, jadi Ros ni pun biarlah kawan dia nak merepek-repek macam tu. Yang kawan dia ni tanya kawan lain. Dan dia mukanya macam seolah-olah risau. Jadi Ros ni pun lantaklah, dia pun dengarlah ceramah. Tiba-tiba tengah dia dengar ceramah, depan dia lalu budak. Waktu tu dia rasa, budak mana pula ni? Tapi bila dia tengok, budak tu bercawat. Cepat-cepat dia tanya ke kawan dia, budak yang kau cakap tu bercawat? Dia kata. Maksud bercawat tu, dia tak pakai baju, tak pakai seluar, dia pakai seluar dalam, macam agak-agak macam sekolah Tarzan macam tu kan. Dia kata, budak tu bercawat. Aku nampak weh, dia kata, lalu depan aku tadi, duk melintas tadi. Lepas tu, engkau pun nampak, dia kata. Jadi selepas tu adalah 2-3 orang yang nampak. Dan masing-masing cakap, jangan-jangan toyol kot. Lepas tu dia kata, sekolah kita ni ada beberapa gangguan, tapi tak pernah dengar pula gangguan toyol. Mustahil ada toyol. Okey, tak apalah. Jadi diorang pun teruskanlah aktiviti dengan ceramah yang disampaikan oleh cikgu. Lagi selepas dah nak habislah ceramah tu, fasilitator pun dipanggil untuk diberi taklimat sedikit. Jadi selepas taklimat, majlis pun habis, budak-budak pun semua pergi minum malam, budak-budak formal minum malam, dan ada beberapa fasilitator ditugaskan untuk guide ataupun perhatikanlah budak-budak tu minum. Jadi, dan ada beberapa fasilitator berjalan kaki balik ke asrama, termasuk Ros dan budak yang pertama nampak toyol tadi. Jadi diorang pun bergerak ke asrama. Dah nak sampai dekat asrama perempuan, tiba-tiba budak yang nampak toyol tadi menjerit-jerit. Sambil menjerit, dia menunjuk-nunjuk, menjulur-julurkan tangan ke arah asrama perempuan. Jadi kawan-kawan tanyalah, kau kenapa? Dia kata, kau tengok tu, tu, dia kata. Jadi kawan-kawan kata, mana apa yang kau tunjuk, aku tunjuk. Tapi dia tak cakap dia nampak apa, dia cuma cakap, kau tengok tu, dia kata tu je. Jadi yang lain, fasilitator yang lain ni semuanya perempuan. Jadi ketakutan lah. Jadi dia goyangkanlah badan perempuan tu, sedar diri. Jadi bila dah kena goyang 2-3 kali, budak perempuan tu macam terdiam. Bila dah terdiam, selang 2-3 minit, dia kata, korang kenapa? Dia kata, kau okey tak? Kau nampak apa? Oh, tak ada, aku macam mimpi je tadi, dia kata. Okey, tak apalah, jomlah kita menaik ke asrama. Tapi Ros pelik tau, budak yang nampak tu takkanlah tiba-tiba tadi menjerit-jerit macam nak histeria, tiba-tiba pula bertukar jadi okey. Takkanlah, dia kata. Okeylah, tak apalah, jomlah kita pergi balik asrama. Jadi diorang pun bergerak ramai-ramai dekat 10 orang, sampailah dekat pintu asrama perempuan. Budak perempuan tadi yang menunjuk-nunjuk julurkan tangan tadi jatuh pingsan. Bila dah jatuh pingsan, semua fasilitator yang ada pada waktu tu Tingkatan 5 dengan Tingkatan 4 cuak lah kan. Bila dah cuak tu, goyang-goyang lah budak tu. Waktu yang masing-masing cuak, Ros perasan ada budak kecil berlari-lari keliling diorang. Tapi Ros tak ambil peduli, sebab dia lebih kepada kawan dia yang dah pingsan tadi tu. Jadi nak elakkan daripada perkara buruk berlaku, diorang panggil ustaz, panggil ustazah, dan budak yang pingsan tadi tu cepat-cepat dibawa ke surau. Bila dah sampai dekat surau, kau dengar tak anjing? Gigih kan? Menjerit-jerit anjing tu. Jadi bila dah sampai dekat surau, Ros pula, kawan dia tadi dibagilah ayat ruqyah lah, ayat yasin lah, semacam-macam benda untuk pulihkan semangat. Dan bila budak tu sedar, bila ditanya apa yang kau nampak, dia kata waktu tu mula-mula dengan yang kali kedua, dia nampak makcik Rockers terbang-terbang sekeliling sekolah, seolah-olah gembira ada budak baru nak masuk. Sekolah mana abang pun tak tahu, cuma dia cakap sekolah tu ada asrama dan juga yang boleh tinggal dekat luar, terletak dekat Sarawak.
kat Kuching, kat Sarawak, kat Kuching. Okey, jadi budak tu pun yang duduk dekat surau tadi tu, selepas diruqyah, ditelefonlah mak ayah dia, jadi dia pun dibawa balik. Dia tak jadilah facilitator pada waktu tu. Jadi kecoh lah cerita, kakak senior kena rasuk. Banyaklah budak-budak form 1 yang takut. Jadi banyaklah facilitator ditugaskan untuk menjaga budak-budak form 1 yang dah ketakutan sebab dia dengar kakak senior histeria tadi kan. Jadi yang tinggal ada beberapa facilitator, iaitu lebih kurang 5 orang yang tidur dekat asrama pada malam tu, termasuk Ros. Sebab yang form 4, facilitator form 4 semua duduk jaga form 1. Yang form 5 dia yang dibenarkan untuk tidur dekat asrama. Jadi Ros kata pada waktu tu dia rasa dah tak sedap hati. Sebab dia, kawan dia cakap tadi nampak macam makcik Rockers melintas-lintas. Dia pula nampak toyol bercawat mengelilingi dia tadi kan. Lepas tu dia dah ada rasa macam otak dia dah tak stable, kata macam-macam dah terfikir. Jadi tak apalah, dia pun naik dengan 5 orang kawan dia tu ke asrama. Dia orang pun tidur kat asrama. Tapi dia kata itulah nak jadi cerita kan, malam tu dia orang tak boleh tidur. Makcik Rockers duduk terbang-terbang sekeliling asrama. Diorang ni 5 orang berpeluk satu sama lain. Kalau salah seorang daripada kawan-kawan Ros ada cerita tu, bolehlah komen-komen kat bawah. Diorang berpeluk satu sama lain, ketakutan. Nak keluar daripada asrama tak boleh, takut. Nak duduk dalam tu tidur pun tak boleh, ketakutan. Lampu jangan cakaplah terang lah. Nak menjerit pun tak boleh, ketakutan. Ditambah pula dia kata dekat depan asrama dia kan ada rumah kosong tu kan, ada bangunan kosong tu. Kat situ duduklah berkawat. Dia kata dengar orang berkawat kiri, bukanlah kiri kanan. Kalau Jepun panggil apa, migi hidari abang pernah dengar. Anak buah abang boleh cakap Jepun ni. Dia duduk Jepun dulu, anak kawan sebenarnya, tapi abang anggap anak buah abang jugalah. Migi hidari agaknya. Kiri kanan. Dengar orang berkawat, makcik Rockers duduk pusing-pusing satu sekolah, satu asrama. Kalau korang boleh keluar, memang tak. Kalau iman tinggi tak apa. Ni kalau iman pun macam abang tak berapa nak tinggi ni, memang duduk je lah dalam asrama tu, tunggu esok pagi. Jadi bila besok pagi masing-masing mata bengkak, kata Ros, diorang keluar daripada asrama, beritahu pada warden waktu subuh tu, dan diorang pun minta izin dengan warden 5-5 tu, ataupun semua facilitator tak tidur dekat asrama, diorang tidur dekat bersama-sama dengan budak form 1 dekat dalam kemah. Dia kata tak berani. Dia kagum, Ros sebenarnya kagum dengan budak-budak yang tinggal dekat asrama. Ada juga dia tanya dengan kawan-kawan dia yang duduk kat asrama kan, kawan-kawan dia cakap memang ada gangguan, tapi kadang-kadang je, awal-awal je masa kita duduk asrama, lepas tu dah tak ada dah, dia kata. Tapi mungkinlah benda-benda tu nampak Ros dengan kawan-kawan ni, tak pernah nampak pula muka budak perempuan ni. Jomlah kita dengki, agaknya macam tu. Jomlah kita beramah mesra, bukan nak dengki, tapi macam beramah mesra agaknya. Jomlah kita beramah mesra, mana tahu dia orang suka dengan kehadiran kita. Berkawat, terbang-terbang, berkawat lagi. Jadi disebabkan tu Ros, itulah kali terakhir dia jadi facilitator. Selepas tu dia sambung pelajaran dekat tempat lain, dia sambung belajar, memang tak ingin lah jadi facilitator. Dia takut peristiwa lama berulang kembali. Cerita yang ketiga abang dapat melalui panggilan telefon, disampaikan kepada abang oleh seorang kakak. Bolehlah sebab umur kakak tu baru 50-an kan, jadi abang panggil kakak lah. Dan kakak ni dulu adalah seorang penyanyi yang agak famous. Bukan agak lah, famous jugalah. Famous sebab dia banyak buat persembahan-persembahan. Mungkin kalau abang sebut nama, ada yang kenal. Jadi kali ini adalah seorang kakak artis, cerita dekat abang. Berlaku pada tahun 1986 di Alustar, Kedah, Gunung Jerai. Ceritanya pada waktu tu, panggil dia Kak Aini lah kan, senang. Dan sebenarnya nama Aini tu adalah nama yang dicadangkan oleh penonton-penonton, bukanlah nama kakak penyanyi tu. Jadi Kak Aini cerita, lebih kurang lah. Jadi Kak Aini cerita, pada tahun 1986 dia duduk dekat Alustar. Dan pada waktu tu dia tak duduk dengan mak ayah dia, dia duduk dengan atuk dan nenek dan juga pakcik-makcik dia dekat Alustar. 1986 dia tingkatan 4.
Terkata 4 pada waktu tu. Jadi dia kata bila duduk dengan nenek ni agak bebas sikit lah berbanding duduk dengan mak ayah. Jadi pada waktu tu dia suka berkawan. Ada dia kawan lelaki, ada kawan perempuan. Jadi kawan-kawan dia ni adalah kawan-kawan yang sporting. Jadi ada masa lapang dia orang akan main instrumen, nyanyi sama-sama. Jadi Kak Aini ni dia ada suara yang sedap. Dia nyanyi, abang pun dengar rakaman suara lagu-lagu dia. Jadi abang tahulah suara dia memang suara power lah. Macam-macam jenis lagu boleh nyanyi, lagu rock, lagu balada, lagu iklim, lagu kalau yang muda-muda mungkin tak tahu lagu-lagu lama je yang abang cakap tadi. Tapi dengan cerita Kak Aini ni memang suaranya sedap. Jadi dia kata waktu tu dia agak seronok lah sebab taklah terlalu dikongkong sebab duduk dengan nenek. Jadi dia banyaklah menghabiskan masa dengan kawan-kawan dia. Dan nak jadi cerita, pada 1986 tiba-tiba salah seorang kawan lelaki dia ajak diorang semua ni berkemping dekat Gunung Jerai. Dan abang pernah cerita Gunung Jerai banyak kali adalah antara gunung yang paling banyak kisah-kisah misteri. Macam-macam abang pernah cerita tentang Gunung Jerai. Dan tu komen pun pernah banyak cerita tentang Gunung Jerai. Abang dapat komen. Jadi dia kata dia pun dengan kawan-kawan dia orang pun set masa hujung minggu ramai-ramai lah pergi dekat Gunung Jerai. Dia kata bukan pergi berdua, bertiga, ramai. Dia kata lebih kurang 20 orang. Tapi semuanya dia terdiri daripada tingkatan 4 lah, budak-budak tingkatan 4. Ada lelaki, ada perempuan semua. Jadi ada yang berkapal. Kata Kak Aini waktu tu dia pergi dengan kapal dia. Cinta-cinta monyet. Jadi dia pergi dengan kapal dia. Jadi dekat atas Gunung Jerai tu bolehlah menikmati keindahan Gunung Jerai bersama-sama dengan kekasih hati. Dia kata sepanjang perkemahan tu 1 malam je. Tak adalah takut. Dia kata Gunung Jerai cantik. Dia kata lagi-lagi pada tahun 1986 suasananya memang cantik, aman je. Tapi dia kata peristiwa buruk tu berlaku selepas dia balik daripada Gunung Jerai dan sampailah dia kahwin sebelum dia dapat anak. Peristiwa tu panjang. Jadi bila dia balik pada Gunung Jerai tu, perasaan dia rasa macam sedih, sayu dan rasa macam tak nak tinggalkan Gunung Jerai. Dia tak tahu kenapa. Sampai dekat rumah, dia teringat Gunung Jerai. Dia nangis. Dia teringat Gunung Jerai. Dia susah hati. Macam manalah Gunung Jerai ya? Dia sian dia sorang-sorang kat sana. Macam tu lah yang Kak Aini cerita. Dia rasa sedih sangat dengan Gunung Jerai itu. Jadi dia kata itu yang dia rasa. Dan kadang-kadang dia ada nampak seorang nenek melintas depan dia. Bila dia teringat dia Gunung Jerai, dia nampak macam ada orang tua depan dia. Dan orang tua tu dah bongkok 3. Nenek lah, dah bongkok 3. Dia pakai baju kurung kedah, bersiput, bersanggul. Tapi muka dia kerepot. Maksudnya muka dia berkedut-kedut. Tapi dia tak tahulah yang itu orang ke ataupun jin. Dia tak boleh nak agak. Kalau dia tiba-tiba dia teringat Gunung Jerai dekat sekolah, tiba-tiba lalu nenek tu depan dia. Dan dia pun rasa macam dia pun tak tanya-tanya dengan kawan-kawan dia. Dia rasa macam biarlah nenek tu lalu. Kalau dia ada dekat pasar malam ke pasar raya ke, dia teringat Gunung Jerai je, akan lalu nenek tu. Jadi dia kata dia biar je lah. Dia tak ada masalah pun. Cumanya disebabkan setiap malam dia rasa sedih bila teringat Gunung Jerai. Kadang-kadang dia boleh sampai bawa menangis teringat Gunung Jerai. Pakcik dengan makcik dia bawa Kak Aini ni pergi jumpa bomoh dekat Alustar. Katanya pada waktu tu itulah bomoh antara yang terhebat lah dekat situ. Yang dia punya menteranya ampuh semuanya. Jadi kat situ ada satu pengalaman Kak Aini yang sangat terkesan. Bila dia banyak makan tak nanas, melekat lidahnya. Bila dia pergi jumpa bomoh tu kata, ini ada penunggu lah, apa benda lah ni, perlu dibuang. Lepas tu pakcik dengan makcik Kak Aini tanya macam mana nak dibuang. Dia kata, tak apa, saya akan mandikan budak ni dengan air 7 bunga. Jadi dia minta lah Kak Aini salin baju berkemban. Jadi Kak Aini tu salin baju dekat dalam bilik yang disediakan. Jadi Kak sini pun ikutlah arahan berkemban. Waktu tu Kak Aini cakap tak nampak pun isteri dengan anak-anak bomoh tu. Nampak macam bomoh tu seorang je. Lepas tu bomoh tu pula mata meliak. Kak Aini ni pula orang ni masa muda-muda dia kata dia cantik. Jadi bomoh tu matanya meliak atas bawah. Dia rasa dah takut tau. Jadi lepas sebelum dia pergi berkemban tu, kain tu kata Kak Aini seolah-olah macam dah dimenterakan. Dah
baca-bacakan sesuatu. Sebabnya selepas Kak Aini pakai je kain tu untuk dijadikan kemban, terus mulut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terus mulut dia terkunci. Diikut je apa bomoh tu cakap. Pergi masuk bilik air. Iaitu bomoh tu, Kak Aini pun masuk bilik air. Lepas masuk bilik air, tapi bomoh tu tak masuk bilik air lah. Bomoh tu tunggu dekat tempat lain lah. Jadi bomoh tu bagi arahan, bila dah masuk dalam bilik air tu, ada bunga tu, semua mandi dengan air bunga tu. Jadi Kak Aini pun ni ikut je. Sampai masuk bilik air, dia pun letak tuala, dia berkembang kan, letak tuala, dia nampak ada tempayan penuh dengan bunga, dia mandi. Waktu dia tengah mandi tu, tiba-tiba dia perasan dekat belakang dia ada orang. Dia pun toleh, rupanya bomoh tu terus peluk dia, terus tak sedap ayat tu, terus buat sesuatu yang tak baik pada dia, tapi secara tak buat lebih-lebih lah, maksudnya dipegang-pegang je lah kan. Waktu tu Kak Aini cakap menangis, tapi dia tak boleh cakap. Mulut dia macam di stapler, di zip. Dia kata dia nangis, dia biarkan bomoh tu buat apa-apa kat dia. Dia nangis, dia tak boleh buat apa-apa. Tapi bila dia tengok, bomoh tu tengok Kak Aini tu menangis, cepat-cepat bomoh tu lepaskan pelukan dan bomoh tu pergi. Dia tak nampak bomoh tu ke mana. Mungkin ada jalan rahsia masuk dekat dalam bilik air tu. Dia pun tak nampak. Cepat-cepat Kak Aini ambil tuala, keluar, salin baju. Lepas tu dia pergi dekat abang dengan kakak dia. Pakcik dengan makcik dia. Dia pun duduk. Lepas tu bomoh tu pun sambunglah buat macam mentera-mentera. Lepas tu dia bagilah air jampi ke apa. Dia pun balik. Bila dia balik dalam kereta, Kak Aini nangis. Bila Kak Aini nangis, pakcik dengan makcik dia pelik. Kenapa awak menangis? Dia kata, barulah Kak Aini cerita, tahu tak tadi saya kena gini dengan bomoh tu. Terkejut pakcik dia. Terkejut pakcik dia. Ini kena direport kat polis. Tapi diorang macam mula-mula nak report kat polis, tapi rasa macam takut pula bomoh tu apa-apa kan. Yelah, dia baginya hantu ke apa benda. Tak payahlah. Dia pun anak buah dia pun dalam keadaan selamat. Kak Aini dalam keadaan selamat. Jadi diorang pun tak beranilah nak report kat polis. Terus balik rumah. Tapi sampai kat rumah, pakcik dia cerita dekat kawan-kawan, ada bomoh, aku jumpa gini. Jadi cerita mulut ke mulut. Jadi ramailah yang tahu bomoh tu sebenarnya suka mengambil kesempatan. Jadi cerita 1986 ni memang siapa-siapa tahu ada cerita tentang bomoh yang suka mengambil kesempatan. Mungkin bomoh tu dah almarhum agaknya. Kalau waktu tu dia umur 50, sekarang umur 70, 80, lebih kurang lah. Jadi Kak Aini cakap, okey, dah balik rumah, tak ada apa-apa, tapi keadaan tetap sama. Dia akan nampak orang tua melintas, nenek bongkok 4, bongkok 3, dan dia akan sedih bila teringat Gunung Jerai. Jadi benda tu berlarutan, sampailah dia umur 21 tahun kerja bank. Jadi waktu kerja bank tu, dia kata dia banyak berhadapan dengan customer dan kadang-kadang jadi gaduh dengan customer tu, sebab kadang-kadang dia kata penat kerja. Kadang-kadang waktu tu kan bukan komputer, pakai buku ledger. Jadi adalah juga selisih-selisih faham di antara pekerja bank dan juga customer. Jadi pada satu hari tu, dia dekat-dekat hari dia nak kahwin lah, pada waktu tu dah dekat hari nak kahwin, tiba-tiba dia selalu sakit perut. Dia pun tak tahu kenapa. Tak ada datang bulan, dia kata, tapi dia sakit perut. Tapi tak apalah, perkahwinan diteruskan. Bila perkahwinan diteruskan, nak jadi cerita, suami dia ni memang selalu outstation, tak ada dekat rumah. Satu hari tu, waktu suami dia outstation, tiba-tiba dia tengah tidur. Kak Aini cakap dia tengah tidur. Yang nenek tadi memang dia nampak nenek tu sampailah dia kahwin. Tapi yang ni ada benda baru, dia kata. Waktu tu dia kata dia tengah tidur. Bila dia tengah tidur, tiba-tiba dia rasa perut dia sakit. Bila dia bangun, buka lampu, dia punya terkejut, perut dia ni macam ditekan daripada atas sampai melengkung bentuk kuali. Sampai kan boleh kata perut dia melekat ke tulang belakang. Macam tu lah lebih kurang dia punya bentuk kualinya tu. Situ terkeruk. Waktu tu dia punyalah cuak. Dia tak tahu nak buat apa. Dia punyalah takut nak minta tolong suami. Suami tak ada. Yang dia ingat adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Itu yang dia ingat. Dibaca sambil berpeluh-peluh ni. Dia kata, ni mungkin dia kata salah satu
hempapkan, kena hempap, macam tu lah lebih kurang dia kata. Jadi dia kata dia punya dah takut, dia baca macam-macam, dia kata sebab perut dia melengkung sampai dia ketakutan, sakit tak boleh nak cakap lah, sakit dia macam sakit perut, dia kata. Bila dia baca Allahu Akbar banyak kali, baru dia perasan dekat sudut rumah dia ada seorang lelaki hitam besar tinggi. Mungkin dia kata benda tu datang, sakit perut dia tu, benda tu yang buat, benda tu yang beri puncanya. Jadi dia pun zikir, akhirnya benda tu hilang. Bila benda tu hilang, perut dia kembali kepada biasa. Bila perut kembali kepada biasa, waktu tu dia dah cuak. Esok pagi bila suami dia balik, dia cerita dekat suami dia, suami dia kata mungkin benda ni orang dengki dekat dia, ataupun orang dengki kat suami dia. Ada orang hantar untuk bagi warning lah. Kalau bangsa orang kita ni, kalau orang Nusantara ni memang suka menghantar-hantar kalau tak puas hati. Janganlah buat, nanti mati susah. Okey, sambung cerita. Jadi besoknya tu suami dia ambil cuti, Kak Aini pun ambil cuti, cepat-cepatlah dia orang pergi jumpa imam. Waktu dia berubat dengan imam bagi tahu dekat awak ni sebenarnya ada dua benda. Satu, orang hantar sebab tak suka awak. Satu lagi, dia ikut awak sejak awak umur 16 tahun daripada Gunung Jerai. Terkejut Kak Aini. Dia tak pernah cerita pada suami dia, dia tak pernah cerita kat imam tu. Mungkin dia kata imam tu boleh bercakap dengan alam sebelah. Dia kata nenek tu memang ikut Kak Aini sebab dia kata Kak Aini ni orangnya baik. Itu yang satu yang ikut dia. Yang seorang lagi tu pula benda hitam besar tinggi tu yang berbulu-bulu. Macam bulu bukan, tak ada bulu cerita ni. Tapi dia kata besar tinggi tu orang hantar sebab orang tak suka dengan Kak Aini. Tapi Alhamdulillah Kak Aini dengan suami dia berjumpa dengan orang yang tepat untuk berubat. Dan imam tu bagilah macam-macam amalan dan juga cara macam mana nak membuang. Dan Alhamdulillah sejak daripada tu dah tak ada lagi nenek terbongkok-bongkok melintas depan Kak Aini. Dan tak ada lagi benda hitam. Kalau tak kerana benda hitam tu, mungkin Kak Aini cakap dia tak pergi berubat. Dan mungkin sampai sekarang dia akan nampak nenek tu melintas. Tapi disebabkan orang hitam tu ada yang buatkan perut dia melengkung jadi kuali, dia pergi berubat dan dia tahu ada nenek yang ikut dia dan dia buang dua-dua. Jadi sampai sekarang hidupnya aman damai. Tapi itu adalah kenangan, dia kata. Kenangan macam mana dia rasa diekori sejak daripada berumur 16 tahun. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Tapi sebelum abang tamat, abang nak beritahu, abang nak buat promosi diskaun sikit lah kan. Sambal lara abang, dan abang akan buka order pada hari Sabtu nanti. Abang terfikir, mula-mula abang malas nak buka order sebabnya chef ataupun kawan abang yang cipta sambal ni, dia ada dekat hospital sekarang sebab dia kan ada masalah buah pinggang kan. Jadi dia ada jangkitan dekat salur buah pinggang tempat dia buat dialisis tu. Maksudnya lubang dialisis tu ada jangkitan dan dia dipindahkan daripada Hospital Melaka ke Hospital Kuala Lumpur. Jadi abang minta doa pada semua supaya kawan abang tu sihat walafiat seperti biasa. Dan abang rasa salah satu cara untuk abang buatkan dia gembira adalah abang open order untuk sambal. Nanti abang akan beritahu kat dia, wih sambal kau banyak terjual. Jadi dia rasa gembira lah. Itu salah satu terapi juga kot. Dan pada masa yang sama abang fikir, kita kan raya sebulan kan, jadi mungkin ada orang yang nak beli sambal abang untuk cara tercepat membuat mi goreng ataupun cara tercepat buat ayam masak merah. Mungkinlah gunakan sambal abang ni, tuang sambal, masuk ayam goreng, godak-godak, dah jadi ayam masak merah. Abang terfikir juga mungkin ada orang yang beli untuk tujuan tu. Jadi abang buka order. Tu je lah hari Sabtu nanti pukul 2 petang. Okey, terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap cerita kali ini ada iktibar yang baik untuk abang dan juga untuk semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya.